Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala, Allah pilih kita pada pagi-pagi begini, pada pagi bulan Jumadil Akhir, yang mana kita sedang menghitung hari untuk bertemu dengan bulan yang kita ridui, bulan Ramadan. Tak lama dah sebenarnya nak jumpa bulan Ramadan ni, alhamdulillah. Dan apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat semuanya dan mudah-mudahan kita terus istiqamah insya-Allah dalam menuntut ilmu, dalam kita memperolehi ilmu yang bermanfaat dan kita memanfaatkan ilmu yang telah kita perolehi. Sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian, tazkirah seperti biasa pada pagi-pagi begini dibawakan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Maka macam biasa jugalah, jangan lupa kalau siapa yang sedang menonton di page saya, Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, maka sudi-sudikanlah untuk follow page Dewan Dakwah Negara, serta untuk like ataupun subscribe di YouTube ataupun apa-apa je lah cara yang lain. Instagram kan, follow di Instagram. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan suara saya clear, insya-Allah. Visual juga mudah-mudahan clear. Saya tengok dengan handphone saya ni macam putih berbenar, kan? Apa cahayanya. Jadi mungkin cahaya lampu lah kot, sebab saya duduk bawah lampu kan. Jadi mudah-mudahan semua sihat lah, insya-Allah. Boleh respon tak dekat kita punya komen, ruangan komen, tulis audio atau video clear ataupun tidak. Kalau clear, jadi kita boleh teruskan, insya-Allah. Okey, kita akan sambung lagi insya-Allah perbicaraan kita berkenaan apa dia tajuk kita, berkaitan dengan keberkatan ilmu, kan? Ilmu yang barakah yang kita nak ambil sangat-sangat adalah keberkatan daripada ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapat, biarlah mudah-mudahan barakah. Dan kita banyak kali dah sebut tentang perkara ni, tentang barakah tu apa dia, bagaimana dipanggil sebagai keberkatan, ilmu yang berkat tu bagaimana. Jadi kita dah tahu dah hasil dia tu kita nak, tapi macam mana nak dapatkan hasil tu yang kita perlu belajar. Macam kalau orang dah bagi tahu kat kita ada makanan yang sedap, kan, diceritakan kepada kita tentang kesedapan makanan itu, begitu begini, kita pun tanya nak dapat kat mana. Kalau order dekat GrabFood, nak order kedai mana, dan sebagainya. Maknanya kita biarlah kita tahu betul-betul bagaimana nak dapatkan perkara tu, dan kita pun berusaha. Ada cara-cara untuk dapatkan tu. Satu usaha kita tu, kemudian kita perlu sediakan semua kelengkapan. Kan, nak beli makanan tu kena ada duit contohnya. Kalau nak pakai Food Panda ke Grab ke, kena ada handphone contohnya. Handphone pula kena ada internet. Jadi dia ada macam-macam kelengkapan yang diperlukan untuk mendapat makanan yang lazat tersebut. Itu baru makanan yang lazat. Ini kan pula kita nak ilmu yang barakah. Macam langit dengan bumi kalau kita nak bandingkan begitu. Sebab ilmu yang barakah jauh lebih hebat dan jauh lebih melazatkan bagi mereka yang dapat merasainya. Sampai malam tadi waktu saya berforum dengan Ustaz Said Hisham, salah satu daripada perkara yang saya sebutkan adalah amalan para ulama terdahulu. Antaranya ada sebahagian daripada mereka sampai tak nak makan sebab menuntut ilmu. Dan tak nak makan, memang makan pun jadi macam, ya Allah, kena makan ke? Sebab begitu sekali. Sebab lazatnya mereka dengan ilmu itu. Memang mereka rasa ilmu tu jauh lebih lazat daripada makanan. Sampai makan tu jadi macam membebankan mereka. Macam terpaksa makan. Kau tak makan tak boleh ke? Macam itulah, sampai gitu sekali. Ada yang semalam saya cerita apa dia,
disuap oleh kakak dia selama 30 tahun. Kan? 30 tahun tu kakak dia suap dia. Sampai kakak dia meninggal. Kan? Tiap-tiap malam. Kan? Bila makan je sampai, sebab dia tak perlu dimakan. Kan? Sampai gitu sekali. Sebab apa? Sebab asyiknya mereka dengan ilmu. Seronoknya mereka dengan ilmu. Kita bila dengar cerita-cerita dia orang kan, ya Allah bestnya. Kan? Kita barulah dengar kuliah terlelap dah. Kan? Baru tengok kuliah sekejap je dah nak pergi ke tempat lain dah. Baru kita baca buku baca kita pula. Kan? Sekejap je mata terlelap. Sampai orang cakap apa? Dia panggil apa? Kalau aku nak tidur cepat, aku nak mudah tidur, aku baca buku gitu. Jadi senang tidur. Begitu sekali. Kan? Para ulama terdahulu tidak. Para ulama terdahulu mereka sangat-sangat mencintai ilmu sampai ke tahap maknanya lebih ilmu tu lebih dinikmati berbanding dengan yang lain. Okey. So kita dah tahu dah bahawasanya mereka mendapat perkara-perkara tu. Dan ilmu yang mereka dapat tu pula sangat-sangatlah memberi manfaat kepada mereka. Sampailah mereka dah meninggal dunia beribu tahun pun masih lagi kita dapat manfaat daripada ilmu mereka. Maknanya ilmu mereka ni memang ilmu yang barakah. Dan sebab kalau kita tengok ulama ramai. Ulama sangat ramai. Tapi tak semua ulama yang ilmu mereka sampai pada kita. Sampai pada hari ini. Yang mana kita sebut nama mereka tiap-tiap hari dan sebagainya. Jadi keberkatan pada mereka-mereka ni memang sangat luar biasa. Jadi kita pun kena belajarlah macam mana cara mereka dapat. Jadi ada para ulama yang mengarang kitab-kitab bagaimana cara untuk menuntut ilmu sampai mendapat ilmu yang begitu hebat, begitu barakah. Jadi pada sesi yang lepas, episod yang lepas, kita ada bincang tentang hati, membersihkan hati daripada semua kotoran. Itu yang pertama sekali. Kita sebut membersihkan hati daripada segala kotoran. Ini ada pada hati kita yang paling penting. Bersihkan dia dulu. Dan kita ikhlaskan betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita belajar tu tak ada lain melainkan kerana Allah. Kita belajar bukan kerana untuk berbangga-bangga, bukan untuk tunjuk kata kita lebih hebat daripada kawan-kawan kita yang lain, bukan untuk menyebabkan orang pandang pada kita, bukan menyebabkan orang puji kita, kan? Dan sebagainya. Bukan semua tu. Tapi aku belajar betul-betul kerana aku nak dapat redha Allah. Aku belajar kerana ini adalah salah satu ibadah yang paling afdal. Maka aku nak cari ibadah ni kerana apa? Aku nak dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan kerana menuntut ilmu ini adalah ibadah, maka dia memerlukan kepada keikhlasan seperti ibadah yang lain. Macam kalau kita solat betul-betul kerana Allah, bukan sebab nak orang tengok kita solat, bukan dengan sebab orang puji kita solat. Macam tu jugalah dengan menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu sebab nak orang tengok kita menuntut ilmu, sebab nak orang tengok kata kita belajar, nak orang puji kita dan sebagainya, sama macam solat yang tadi tu, dia tak dapat apa-apa. Hilang macam tu saja. Dan dia akan rugi saja. Bahkan mungkin boleh dapat dosa lagi. Tetapi kalau ikhlas, maka ketika itu disebutkan selain daripada dia diterima qubila wa zaka wa namat barakatuh. Apa dia? Diterima dan disucikan dan namat, dibesarkan keberkatan. Keberkatan tu jadi lebih luas, lebih besar. Tapi kalau tidak, maka rugilah yang besar. Okay, selain daripada itu, kalau kita nak cari keberkatan ilmu, antaranya adalah dengan bersegera mencari masa. Kita yang usahakan untuk dapat masa belajar. Bukan kita tunggu ada masa baru nak belajar. Jangan macam tu. Jangan nantilah I free nanti I belajarlah. Ataupun nanti kalau free nanti aku betulkanlah bacaan Quran aku, bacaan Fatihah aku dan sebagainya. Jangan begitu. Kita yang cari masa tu. Kita yang usahakan. Kalau orang yang betul-betul menuntut ilmu betul-betul, yang tu lagilah luar biasa. Disebutkan oleh para ulama, jangan sampai dia disibukkan dengan apa juga urusan lain. Biar
fokus betul-betul menuntut ilmu. Kita kan kalau ada orang yang betul-betul menuntut ilmu kan, kalau ada mungkin kita punya anak ke, anak saudara ke, cucu ke, sebagian daripada kita sekarang ni dah ada cucu. Jadi kalau dia menuntut ilmu, cuba kita sediakan prasarana untuk dia belajar sampai dia tak perlu disibukkan dengan apa jua selain daripada menuntut ilmu saja. Sampai disebutkan, yang saya dibawa dari sini satu kata-kata Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Jami' beliau kata, sebahagian daripada para ulama mengatakan la yanalu hadzal ilma, tidak akan sampai kepada ilmu ni ataupun tak dapat belajarlah, tak dapat menuntut ilmu, illa man attala dukkanahu, kecuali orang yang menutup ataupun cancelkan dia punya kedainya. Kalau dia ada kedai dia ditutup. Wa kharraba bustanahu, dan dia hancurkan dia punya taman dia. Maknanya kalau dia ada taman dia pun terbiar macam tu aje. Kan? Wa hajara ikhwanahu, dan dia meninggalkan saudara-saudaranya. Wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatah, dan matinya saudara-saudaranya yang paling rapat dan dia tak pergi pun menyaksikan jenazahnya. Ini maknanya salah satu bentuk yang dipanggil sebagai mubalaghah. Berlebihan sikit lah, tapi nak ceritanya adalah betapa orang yang menuntut ilmu ni dia memang perlu fokus betul-betul kepada ilmu. Ni kalau yang betul-betul nak jadi penuntut lah, macam kita mungkin kebanyakan yang sedang menuntut ni dia tak begitu, tapi kita nak tahu macam mana nak dapat keberkatan ilmu. Maka bahkan sebahagian daripada ada kata-kata para ulama mengatakan ilmu ini engkau tak akan perolehi sebahagian pun daripadanya kecuali kalau engkau menyerahkan diri engkau keseluruhannya. Ilmu ni kau tak akan dapat sebahagian, memang lah nak dapat semua ilmu memang kita tak mampu pun. Kau tak akan dapat sebahagian daripada ilmu melainkan kau bagi keseluruhan daripada diri kau. 100% serahkan, ku serahkan jiwa dan ragaku, kan istilahnya. Ku serahkan jiwa dan ragaku kepadamu. Kepada apa? Kepada ilmu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan pernah katakan bahawasanya Imam Syafi'i kata, kalaulah aku ni nak kena beli satu bawang, boslah. Satu sebiji, kata. Kalaulah aku ni kena beli satu bawang, maka aku tak akan faham satu masalah. Aku dah tak faham satu masalah. Andainya apa? Mereka ni antara sebab mereka dapat keberkatan ilmu kerana mereka menghargai ilmu, mereka meletakkan ilmu itu pada tempatnya. Guru-guru kami selalu berpesan, kalau engkau hendak mendapat kemuliaan ilmu, maka hendaklah engkau memuliakan ilmu itu terlebih dahulu. Kalau engkau tak muliakan ilmu, lepas tu kau nak dapat kemuliaan ilmu, memang payah. Memang bukan payah, memang tak akan dapat. Kan? Kau muliakan ilmu, maka ilmu itu akan memuliakan engkau. Caranya adalah tadi, kalau kita muliakan, maka kita akan fokus kepada dia, kita akan berikan sepenuh perhatian kepada dia. Kan, kalau macam kita bercakap dengan orang yang kita muliakan, ibu bapa kita contohnya, kan tak ada adab kalau kita tengah bercakap dengan bapak kita, sekali kita bercakap dengan orang lain pula. Kita tengah bercakap dengan bapak kita, mata kita pegang handphone, macam tu je. Ataupun apa-apa lah yang lain kan. Maknanya kita buat benda lain lah. Ataupun kita tinggalkan macam tu je. Mak tengah cakap kat dapur, kita belah macam tu je. Bagi masuk bilik. Sebab ada benda lain nak buat. Kan tak ada adab kan nama dia. Kan itu namanya tidak memuliakan ibu kita kan. Kita tak muliakan ibu kita. Macam itulah dengan ilmu. Ilmu, kalau betul kita nak ilmu tu, nak dapatkan keberkatan ilmu itu, maka kita kena fokus. Bila belajar betul-betul. Jangan sambil-sambil belajar, sambil buat benda lain. Sambil-sambil belajar, sambil main game. Ini budak zaman sekarang lah kot Dulu-dulu macam mana, memang tak boleh lah benda tu. Sambil-sambil belajar, sambil menyambil kan. Ialah mungkin sebahagian daripada kita, saya tak nafikan, dengar tazkirah ni dia lebih kepada macam sambil-sambil je, dia peringatan-peringatan. Yang maksud saya ni adalah yang menuntut betul-betul. Kan? Yang menuntut betul-betul, yang belajar betul-betul dengan pen je, dengan kertasnya, kan, ambil nota gitu. Ini kan keberkatan ilmu akan diperolehi begitu. Bahkan oleh kerana itulah disebutkan oleh para ulama sampai orang yang menuntut ilmu ni
makan minum dia pun kena sedikit aja, tak payah nak lebih-lebih. Kemudiannya masa tu pun dia gunakan betul-betul, kan, bila waktu nak belajar, bila waktu yang paling penting untuk belajar. Antara waktu yang paling bagus untuk waktu belajar adalah waktu malam, kan, dan juga waktu pagi, bukan waktu siang. Tapi tak apalah, kan, untuk mengulang kaji pelajaran. Kemudiannya Imam Syafi'i pernah mengatakan bahawasanya aku tak pernah kenyang sejak daripada 16 tahun yang lalu. Ini sebab dia cerita ni waktu tu 16 tahun yang lalu tu, waktu tu dia masih muda lagi lah. Aku tak pernah kenyang. Dia kata, macam kita kata makan pun sedikit. Ya, dia macam dia tak perlu nak makan banyak dan sebagainya. Dan memang pun kalau kita perhatikan, kita pun tahu bahawasanya makanan memang salah satu daripada faktor yang melembabkan pemikiran. Kalau kita nak belajar cerdik, rajin, kita jangan makan banyak, kan? Makan kena kurangkan. Jangan makan banyak, jangan makan sampai orang kata apa, sampai sengkak. Sampai gitu. Sekali nak menuntut ilmu, memang tak dapat lah. Memang tak dapat. Disebutkan bahawasanya ilmu itu lebih mudah diperolehi ketika perut lapar banding dengan perut kenyang. Jadi kena antara cara untuk mengambil keberkatan tu sebab bila kita nampak ilmu tu hebat, maka makanan tu jadi tak penting sangat. Imam An-Nawawi sampai diceritakan bahawa Imam An-Nawawi sampai salah satu daripada faktor yang beliau meninggal dunia awal, kan, umur 40-an tu dah meninggal, ada yang kata 40, ada yang kata 45, sebab beliau memang sangat tak jaga makan. Bukan beliau sengaja tak jaga makan tu maknanya memudaratkan diri beliau, na'udzubillah, tak mungkin Imam Nawawi sengaja nak memudaratkan diri, tapi sebab memang tak peduli, memang tak kisah langsung. Sampai dikatakan bahawasanya beliau ada sakit dalam perut. Dalam zaman tu tak ada ilmu perubatan macam kita sekarang, kan, tak boleh nak scan dan sebagainya, tapi dikatakan itu salah satu daripada faktornya. Okey, selain daripada itu, nak dapatkan keberkatan ilmu apabila kita belajar adalah wara'. Wara' ni maksudnya apa? Meninggalkan yang syubhat, apatah lagi yang haram. Meninggalkan yang syubhat. Maka waktu tu barulah dapat ilmu yang barakah. Kadang-kadang sebahagian daripada kita, dia tak kisah, kan? Lah, ini bukannya aku makan babi ke, minum arak ke, kan? Boleh tu, bismillah, kan? Jalan je, sapu je, tak peduli pun. Sebab apa? Kita tengok kedai tu je, kedai tu tak kisahlah halal ke haram ke, boleh kot, makan je lah, kan? Tak adalah, tak ada sensitivity kepada halal dan haram. Begitu jugalah dalam perniagaan. Kadang-kadang kita berniaga, kita tak perhatikan betul-betul perniagaan yang halal ke haram. Orang yang nak dapatkan ilmu yang barakah, dia akan meninggalkan perkara-perkara yang syubhah. Perkara-perkara yang syubhah, yang ada keraguan. Kadang-kadang ada, contohlah kata zaman sekarang ni, ada bisnes-bisnes yang tertentu yang ada orang cakap haram, ada orang cakap halal. Yang cakap halal tu pun ustaz juga. Contohnya. Yang kata haram lagi ramai lagi. Jadi, adakah kita nak buat? Adakah kita nak berniaga dengan perniagaan macam tu? Sedangkan perniagaan lain sangat banyak lagi. Mau ada 1001 lagi perniagaan yang kita boleh join. Sekali kita nak pergi ke situ juga sebab dengan cerita untung dia besar, Ustaz. Dengan cerita senang nak berniaga ni, senang nak untung. Adakah dengan sebab senang kita sanggup melakukan satu perkara yang masih tak sure lagi halal haram? Ada keraguan dekat situ. Keraguan tu pasti ada bila terlalu ramai yang mengatakan haram. Takkanlah dalam hati kita ni langsung tak terdetik, kan? Kalaulah langsung tak terdetik, takkanlah ada lagi 2-3 orang ustaz mereka yang asyik sibuk nak mengatakan benda ni halal, benda ni halal, benda ni halal, kan? Sebab banyak keraguan tu lah. Keraguan tu muncul. Jadi bila keraguan tu muncul, maka baiknya kita stop. Ini dipanggil sebagai wara'. Wara' adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang kita tak pasti antara halal dan haram, kan? Antara halal dengan haram tak pasti, maka itu dipanggil, tinggalkan dia, itu dipanggil syubhat. Syubhat dia ditinggalkan. Dan tentu sekali lah kalau kita perhatikan bahawasanya wara' ni lebih perlu kepada orang yang menuntut ilmu berbanding dengan orang lain. Orang yang menuntut ilmu lagi-lagi perlu kepada wara'. Tengok Nabi SAW. Kan? Nabi SAW pernah jumpa satu kurma dekat satu jalan. Satu hadis, Nabi SAW jumpa kurma
Di tengah jalan, jalan-jalan, ada sebiji kurma. Nabi SAW tak ambil kurma tu untuk makan. Sebab apa? Sebab Nabi risau kurma tu kurma sedekah. Kurma sedekah. Dan sedekah, zakat, Nabi SAW haram untuk mengambilnya. Jadi oleh kerana takut, bukan yakin benda tu haram, takut benda tu haram. Kan? Maka takut yang haram, Nabi tinggalkan. Begitu jugalah dengan para sahabat. Kalau kita tengok, memang, ya Allah, dia orang sangat-sangat menjaga. Okay, Nabi SAW dicontohi, diikuti. Maka kita juga, satu, kita perlu ikut Nabi SAW. Yang keduanya pula, kita pula menjadi contoh kepada orang lain. Orang yang menuntut ilmu ni jadi contoh. Kan? Bila dalam kampung kita ni ada seorang penuntut ilmu ni dia tengah belajar di balik kampung. Lepas tu apa yang dia buat akan diperhatikan oleh orang kampung. Jadi bila nak dapatkan keberkatan, bukan sahaja meninggalkan yang haram. Yang haram tu dah jelas dah, confirm dah. Perkara-perkara yang sama-sama, perkara yang meragukan, itu juga ditinggalkan. Jauhkan betul-betul daripada perkara syubhat. Tu pasal kadang-kadang kita macam, kenapa aku payah sangat nak menuntut ilmu ni tak masuk-masuk? Kenapa aku tak hafal-hafal? Kenapa aku tak faham-faham juga? Mungkin kita boleh perhatikan adalah makan minum kita, perniagaan kita, duit kita dapat daripada mana dan sebagainya. Mungkin itu ada perkara-perkara yang masuk dalam perut kita ni daripada sumber yang salah. Maka tak pelik susah untuk kita beribadah. Bila kita payah nak tahajud, kadang kita fikir balik, apa dosa yang aku buat? Mungkin dosa mata, kan? Mungkin juga dosa dari sudut makanan. Yang kita mungkin tak sedar, mungkin perkara syubhat yang kita buat kita buat rasa macam tak ada apa-apa je kan. Jadi yang tu antara perkara yang perlu untuk kita mendapat keberkatan ilmu. Seterusnya disebutkan oleh para ulama, untuk mendapat keberkatan ilmu adalah kurang tidur. kurang tidur. Tidur kena kurangkan. Tak payah banyak sangat tidur. Kan? Jadi ini antara cara untuk mendapat keberkatan ilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang betul-betul nak belajar, betul-betul belajar, kan? Tidur dia memang prioriti yang terakhir sekali. Dia kurangkan tidur ni bukan bermakna sampai memudaratkan diri. Bukanlah sampai 3 hari 3 malam tak tidur. Kan? Bukan gitu. Tapi kurangkan tidur siang dan malam tu, kurangkan tidur. Ini untuk orang yang menuntut ilmu, untuk orang yang belajar. Kalau betul nak belajar, macam kita pagi ni lah. Pagi ni kita buka page Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara. Kan tak tidur. Boleh je nak tidur pagi-pagi ni. Kalau orang tak kerja lah. Kalau yang tak bekerja, kalau kerja dia nak kena prepare untuk kerja lah. PKP ke apa, PKPB ke di setengah negeri kan. Still nak kena siap lah. Tapi kalau mereka yang tak perlu pergi kerja ataupun tak bekerja, dia boleh je nak tidur pagi-pagi ni. Tapi dia dengar. Kan kena kurangkan tidur juga tu nama dia. Tapi jangan qadha pula kerja lagi tidur sampai petang. Tak edit lah. Ataupun bila-bila masa pun nak mengulang kaji ilmu tu kan, nak mengulang kaji pelajaran, buka kitab dan sebagainya. Maka dia memang memerlukan kepada tidur yang betul-betul sedikit. Memang betul, tidur memang kena sedikit. Kalau boleh dapat tidur 3 jam sehari tu pun kira dah banyak tu sebenarnya. Kalau para ulama dulu lagi sikit daripada tu. Kan? Tapi kalau kita ni, kalau boleh dapatlah kita ni, dapatkan 3 jam sehari. Itu sebenarnya dah memadai lah. Tapi 3 jam tu kena 3 jam yang betul-betul berkualiti lah. Kan? Ada yang kata 3 jam yang berkualiti tu kena mula daripada awal. Maknanya tidur tu dah lebih kurang pukul 11 malam, bangun pukul 2 pagi. Ataupun tidur pukul 12 malam, bangun pukul 3 pagi. Yang tu lebih berkualiti berbanding dengan tidur lewat. Tetapi pengalaman saya sendiri ketika belajar dahulu, setiap malam yang kita tidur adalah pukul 2 pagi sampai pukul 5 pagi. Kenapa? Sebab kita orang Malaysia ni dia nak tidur awal sikit tu kadang susah, orang muda kan. Jadi masih bising lagi, masih kalau di Mesir tu kalau musim panas, awal malam tu masih panas. Dia masih panas lagi. Walaupun kita dah buka fan juga masih panas. Dia lewat sedikit tu baru sejuk sikit tu baru sesuai untuk kita tidur. Jadi pukul 2 pagi tidur, pukul 5 pagi. Tapi kalau musim panas biasa pukul 5 pagi tu dah lama bangun dah sebab subuh awal kan. Pukul 5 tu dah subuh dah. Jadi awalkan sikit bangunnya. Jadi kalau boleh dapat tidur 3 jam sehari, itu memang perfect kan sebenarnya.
bagi penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu kena kurangkan tidur. Baru dapat keberkatan ilmu tu. Sebab ilmu tu betul-betul diberikan perhatian dan penghargaan. Macam orang bercinta sanggup kurangkan tidur kadang-kadang. Kan? Sebab apa? Sebab duk layankan kekasih dia. Sampai tidur pun dikurang-kurangkan ataupun dibiarkan. Tak cukup dan sebagainya. Orang yang minat bola contohnya kan. Malam tadi Manchester United lawan Liverpool. Manchester City lawan apa contohnya kan. Jadi dia sanggup berjaga malam. Kan? Macam yang tu okey lagi lah. Game pukul 12 malam. Ada game pukul 2 pagi. Game pukul 4 pagi. Kan? Sanggup untuk bersengkang mata, bercekang mata untuk tengok. Sebab dia suka. Sebab dia minat. Macam itulah dengan ilmu. Nak dapatkan keberkatan ilmu, kita kena tunjukkan minat kita kepada ilmu tu. Kita kena tunjukkan memang kita boleh buat apa saja untuk ilmu tu. So salah satu daripadanya adalah kita tidak mengutamakan tidur. Ini kita bukan sekadar tidur. Tidur tu banyak. Dalam majlis ilmu pun kita tidur lagi. Maknanya punyalah kita tak pedulikan sangat dengan apa ilmu yang kita dapat ni. Lagi antaranya juga adalah beradab dengan guru. Adab-adab kita dengan guru. Yang tadi itu semua adalah sambungan kepada episod yang lepas, ada adab pada diri kita sendiri ataupun adab dalam diri kita. Adab dalam diri kita sebut ada banyak. Ini antaranya yang kita sebutkan. InsyaAllah pada sesi akan datang, kita akan bincang pula ada adab dengan guru supaya kita mendapat keberkatan ilmu. Dia ada adab dengan guru pula. Kalau kita makan, kita tak ada adab dengan tukang masak. Adab dengan tukang masak bukan tak ada. Ada tapi sikit je. Dia tak apa nak banyak sangat adab dengan tukang masak ni. Kadang-kadang kita tak kenal pun tukang masak tu siapa zaman sekarang kan. Kita pakai order online dia, tak sempat kenal pun siapa tukang masak tu. Kalau kita datang rumah orang, dia ada adab dengan tuan rumah. Tapi kalau makanan yang orang lain sediakan, kita pun tak kenal. Jadi kita tak ada adab sangat tu makanan. Tapi ilmu, dia ada adab dengan guru. So adab dengan guru ni panjang. Ada banyak perbahasan berkaitan adab dengan guru yang saya perhatikan pada zaman kita sekarang. Terlalu sedikit orang yang memahami tentang adab-adab dengan guru. Terlalu sedikit. Pengalaman saya mengajar dah lebih kurang 20 tahun ataupun lebih 20 tahun dah sebenarnya. Memang mereka yang betul-betul menjaga adab dengan guru ni kurang. Tak ramai. Mungkin kerana tidak tahu. Sebab tak belajar macam mana nak beradab. Kan orang sekarang ni bukan kata dengan guru, dengan mak bapak pun banyak tak kerti adab. Dengan orang yang tak dikenali dekat luar pun tak ada adab. Dengan pesyarah dia pun dia tak ada adab. Dengan orang yang dekat handphone, dekat apa semua ni kan. Kalau dia berniaga, kadang-kadang dia berniaga pun dia tak kerti adab dengan pelanggan. Cakap tu main cakap tak apa-apa dan sebagainya. Jadi mungkin sebab tak belajar kot, ataupun dah jauh dah ilmu adab daripada kita masing-masing. So insyaAllah next episode kita akan bincangkan pula beberapa adab murid pada gurunya. Apa cara untuk kita dapatkan keberkatan ilmu dengan kita beradab dengan guru. Itu next episode insyaAllah dalam tazkirah pagi Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara. Macam biasa, macam kita sebutkan di awal tadi, tolong like, tolong follow page dan juga Instagram Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara, dan juga bolehlah hulurkan sumbangan ke akaun RHB Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara yang tertera di sebelah saya ni kan. Boleh bersama-sama insya-Allah kita mengumpul sebanyak-banyaknya pahala. Kita nak buat koleksi pahala sebanyak-banyaknya supaya nantinya kita akan nampak dari akhirat pahala yang berpanjangan kan. Mudah-mudahan dengan pahala dakwah ni kita tak boleh buat dakwah, kita hulurkan sumbangan supaya orang lain boleh buat dakwah insya-Allah. So pahala kita tu ada saham kita kat situ. Dan jadi Dewan Dakwah Masjid Dakwah Negara di bawah pimpinan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli M. Razali. Tuan-tuan jangan risau kan? Ustaz Zul Ramli dengan tim Dewan Dakwah insya-Allah mudah-mudahan rajin melakukan kerja-kerja dakwah, maka teruskanlah mengulurkan sumbangan-sumbangan walau sekecil mana sekalipun, besar jauh lagi baguslah. Okey. Dan sedekah pagi jangan lupa ada malaikat yang mendoakan insya-Allah untuk kita. Jadi cukup setakat untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahi dengan sedikit doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar.
رب وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.